Aku dengan benda misteri memang sejak dari kecil lagi dah selalu terkena atau terjumpa. Sebab tu kot arwah tok petua macam-macam kat aku kalau terjumpa makhluk Allah yang lain ni. Tapi sekarang ni hidup aku kembali diselubungi misteri. Rumah teres 2 tingkat yang aku duduk di Penang ni terletak di kawasan yang strategik dan dah fully renovated. Sejak mula pindah masuk rumah ni hampir 2 tahun yang lalu, memang aku selalu terdengar bunyi guli dan bunyi pintu dihempas. Tapi aku anggap itu hanyalah bunyi dari rumah sebelah, since jiran sebelah ada anak lelaki. Mungkin hobi dia main guli time senja dan lepas tu hempas pintu bilik bila kalah main guli. Boleh kata selang 2 atau 3 hari aku akan dengar bunyi tu. Selain tu, semasa si Akif masih kecil dan belum boleh bergerak sendiri, dia akan meragam bila nak tidur di master bedroom yang terletak di tingkat atas. Terutama sekali bila ayahnya outstation, siap melalak sambil mata merenung ke satu sudut siling rumah tu. Aku pun naik seram tengok dia menangis, dan biasanya kalau jadi macam tu aku akan bawa dia turun ke bawah. Bila dah ada di bawah, dia pun dah okey sikit. Kadang time suami outstation, aku mainkan Yasin guna Galaxy Tab aku sambil melayan si Akif main. Hilang sikit perasaan seram tu. Akhirnya sekarang ni semua tidur kat bawah je. Ruang atas dah jadi tempat persalinan, tapi disebabkan insiden macam tu jarang berlaku, aku anggap ianya hanya kebetulan, dan kalau ada pun dia hanya menyinggah sahaja. Beberapa hari sebelum puasa hari tu, ada kejadian pelik yang buatkan aku terfikir balik pasal semua insiden ni. Masa aku tengah pujuk si adik yang terjaga di tengah malam, tiba-tiba ada satu suara yang tumpang sekaki panggil adik, siap berlagu lagi memanggil adik. Aku tengok si abang dan bapaknya pula tengah sedap je tidur. Nak kata suara orang yang lalu di jalan belakang tu memang mustahil, sebab jarak tempat tidur dengan tingkap dan pintu dapur tu memang agak jauh. Dan aku pula bukannya menjerit-jerit pujuk adik sampai orang kat luar pun boleh dengar. Habis suara siapa pula tu? Seram je aku rasa. Tapi aku buat tak tahu je, walaupun jantung dah berdegup semacam. Adik pun tak adalah nak menangis, dan itu yang membuatkan aku bertambah buat tak tahu je. Lepas insiden tu, aku memang tak bagi tahu langsung pada suami tentang insiden tu. Faham sangat dah perangai dia yang susah nak percaya benda-benda pelik ni. Lepas habis puasa, insiden memanggil tu tak berulang dah. Tapi aku perasan sekali-sekala ada kelibat hitam melintas semasa aku di tingkat atas. Ada sekali tu aku dengar bunyi cakaran di tingkap di tingkat 2 dan tak ada balkoni. Perasaan ada yang sedang memerhati tu. Tak payah cakap lah, tapi aku still buat tak tahu je dengan semua tu. Yang si 2 beradik pula macam senang terkejut dan mata bulat je kalau tengok kat sesuatu tempat, dan selalu demam malam. Sampai si pengasuh kata diorang ni macam demam terkejut je. Ada satu senja tu Akif yang tengah terikat kat karsi dan syok main dengan buku dia. Tiba-tiba asyik menjenguk tengok bilik store yang terbuka. Lepas tu sibuk panggil mak sambil menunjuk sesuatu dalam store. Masa tu aku suruh je dia tengok TV diam-diam sambil buat muka malas nak layan. Elok dia habis tunjuk dan membebel apa entah, si adik yang dah nak tidur dalam buaian pula tiba-tiba terkejut sambil mata terbeliak tengok sesuatu belakang aku yang sedang sibuk mendodoikan dia dalam buaian. Selang setengah jam, tiba-tiba ada satu bunyi bergema dari arah tangga. Bukan bunyi paip, sebab aku dah cam sangat bunyi paip ni. Si Akif yang tengah main pun terkejut dibuatnya. Lepas suami aku turun dari tingkat 2, dia pun mengaku ada dengar bunyi tu, tapi bagi dia tu cuma bunyi paip. Tapi muka dia tak confident langsung masa tu. Muka cuak. Dia siap mencari mana punca bunyi dan salahkan paip yang bocor di dapur. Masalahnya aku yang bukan engineer pun tahu bunyi tu bukan datang dari sana, dan mana ada paip kat tangga. Semasa outstation di KL baru-baru ni, aku berjumpa seorang kawan lama dan terbuka cerita pasal insiden di rumah tu. Dia rasa semua insiden tu mungkin berpunca dari gangguan jin, sebab biasanya kalau bunyi guli ni memang tak ada benda lain dah melainkan spesies dia. Aku kemudian try search dalam internet pasal bunyi guli dalam rumah. Biasanya rumah yang ada gangguan jin ni ada tanda-tanda seperti berikut. Selalu kedengaran seperti bunyi guli jatuh di lantai, kedengaran seperti ada orang mengemas atau
atau menarik perabot di tengah malam. Sering nampak kelibat atau lembaga hitam di dalam rumah. Penghuni rumah sering merasa seram dan takut apabila berada di dalam rumah. Memang ada persamaan pun, dan bila dah confident, baru aku cerita semua insiden yang pernah terjadi dalam tu pada suami. Bila dengar semua tu, barulah si suami ni buka cerita dia pula. Rupa-rupanya dia sendiri pun selalu rasa macam ada yang memerhatikan dia, terutama kat tingkat atas. Bunyi guli dan bunyi hempas pintu tu pun selalu juga didengar. Suami cuba tanya pengasuh yang kebetulan duduk di kawasan perumahan yang sama. Menurut pengasuh, gangguan macam tu memang biasa di kawasan kami. Mungkin sebab asal tapak perumahan tu yang dibangunkan di kawasan hutan berpaya yang jadi kawasan tinggal spesies ni. Menurut pengasuh tu lagi, kes belakang rumah dia lagi teruk. Kena kacau dengan lembaga hitam, kena tindih tu perkara biasa. Akhirnya, orang di belakang rumah dia pindah sebab dah tak tahan diganggu sampai dia depres dibuatnya. Untuk tangani masalah kat rumah tu, aku dinasihatkan banyakkan bacaan Al-Quran dalam rumah tu. Kalau boleh, panggil orang baca Yasin. Masa mula-mula amalkan tu, memang sunyi sekejap rumah tu. Tapi bila sunyi sepi je, aku dengan suami pula jadi leka. Tak amalkan apa yang orang pesan, dan sekarang dah ada balik. Makin seronok pula dia menyakat. Kawan-kawan aku kata, aku gila sebab tak mau keluar dari rumah tu. Bagi aku, selagi dia tak buat yang teruk-teruk dan tak mengacau anak-anak aku, biarkan je lah dia.